Salam sejahtera dan selamat pagi kepada pensyarah dan rakan-rakan kalian. Nama saya Derek Loh dan saya merupakan ketua kumpulan bagi kumpulan projek modul MPU Tamadun Islam dan Tamadun Asia ini. Kumpulan saya terdiri daripada 9 orang, iaitu saya, Joey, Joanne, Swansea, Trisha, Kaichi, James, Melanie dan juga Celine. Topik yang telah kami pilih adalah seni pertahanan diri masyarakat Cina. Dan seterusnya, dalam video ini, rakan sekumpulan saya akan memberi penerangan yang lanjut tentang seni pertahanan masyarakat Cina, supaya kalian yang sedang menonton dapat mempelajari ilmu-ilmu yang mendalam berkaitan dengan topik tersebut. Terima kasih. Wushu adalah seni mempertahankan diri yang dibangunkan di China selama beribu-ribu tahun. Pada masa ini, seni mempertahankan diri ini timbul kerana keperluan masyarakat untuk mengatasi gangguan haiwan liar dan mencari makanan. Wushu muncul di China purba 2,500 tahun dahulu. Pada musim bunga dan musim gurung, kaedah telah dibangunkan untuk meningkatkan kesihatan manusia, iaitu Taoying. Semasa dinasti Han, scroll sutera ditemui dalam pelbagai postur duduk dalam meditasi, setinggan, dan setinggan berhampiran Changsha di wilayah Hunan. Pada penghujung dinasti Han Timur, seorang pakar perubatan terkenal bernama Hua Tuo telah mencipta satu amalan yang dipanggil Wu Qingxi. Salah seorang murid Hua Tuo yang mengamalkan Wu Qingxi dikatakan telah hidup lebih daripada 100 tahun. Latihan Wu Qingxi Hua Tuo ini memberi impak besar kepada sejarah wushu Cina. Semasa dinasti Song dan Ming, banyak bentuk latihan muncul, termasuk Batuan Jing, Yi Jing Jing, Tai Ji Quan, dan Qigong. Hari ini, berjuta-juta orang di China dan di seluruh dunia terpesona dengan wushu dan telah mendapat banyak faedah daripada amalan wushu. Kerana ramai yang berpenyakit boleh sembuh dan tidak begitu mudah dijangkiti penyakit lain. Seni wushu mengandungi 5 elemen utama, iaitu air, kayu, api, bumi dan logam. Menurut kajian daripada wushu Gafor, air melambangkan kehidupan dan kelembutan. Seterusnya, kayu melambangkan tulang dan otot sebagai tenaga. Api pula melambangkan kekuatan dan ketangkasan. Selain itu, bumi melambangkan pertahanan yang memberi tempat kepada unsur-unsur untuk berkembang. Akhir sekali, logam melambangkan penggunaan senjata kerana senjata dianggap amat penting dalam seni wushu. Semua elemen saling berhubungan antara satu sama lain. Wushu moden boleh dibahagikan kepada dua gaya, iaitu gaya tangan kosong dan permainan senjata, di mana senjata wushu boleh dikategorikan kepada senjata jarak jauh, jarak dekat, fleksibel dan berganda. Selain itu, gaya wushu juga boleh dibahagi oleh sistem seni mempertahankan diri yang menciptanya. Sebagai contoh, sistem seni mempertahankan diri selatan termasuk bare hand style, broadsword play dan staff play. Terdapat banyak gerakan dalam seni wushu dicipta daripada peristiwa-peristiwa tertentu. Seni tangan kosong wushu terbagi kepada 3 jenis, iaitu Changquan, Nanquan dan Taiji Quan. Changquan atau tinju panjang merujuk kepada gaya wushu jangka panjang yang merangkumi ketepatan, kekuatan, kepantasan dan fleksibiliti. Nanquan atau selatan tinju pula merujuk kepada gaya wushu yang berasal dari China Selatan, iaitu sebelah sungai Yangtze, termasuk Hongjia Quan, Cai Li Fo Quan dan Yongchun Quan yang selalunya diketahui sebagai Wing Chun. Atlet yang mempraktikkan Nanquan dikenalikan dengan pergerakan yang kuat, postur badan yang rendah dan stabil serta gerakan tangan yang rumit. Manakala Taiji Quan memberi penekanan terhadap kesatuan langit dan manusia. Melalui amalan minda rakyat, pelarasan nafas dan dengan pergerakan badan, amalan seni mempertahankan diri untuk mencapai kecergasan badan dan kecerdasan minda. Gerakan dasar wushu yang pertama ialah mabuk, iaitu kuda-kuda. Mabuk dilakukan untuk menyimbangkan tubuh badan dan mempersiapkan anggota melakukan gerakan selanjutnya yang lebih rumit. Gerakan yang kedua ialah kungfu, iaitu posisi menunduk. Ia dilakukan sebagai bow stance atau pemberian salam kepada lawan. Untuk melakukan kungfu, anda perlu memposisikan salah satu kaki lebih di depan dan membentuk garis lurus dengan kaki yang berada di belakang. Lalu, tekung lutut kaki depan hingga membentuk sudut kurang lebih 90 derajat. Posisi kaki yang belakang diluruskan menjauhi kaki depan. Saat melakukan gerakan ini, posisi badan tetap tegak dan pandangan mengarah ke hadapan. Gerakan yang seterusnya ialah Xie Ru,
Ia dilakukan untuk memulai serangan atau bertahan sambil menghadap lawan dengan pihaknya. Langkah melakukannya ialah silangkan kaki kanan ke atas kaki kiri dan pastikan tiada celah yang tercipta antara kaki kiri dan kanan. Lalu, turunkan posisi tubuh badan ke bawah secara perlahan dan pastikan posisi badan tetap tegak. Boleh dipraktikkan dan diamalkan oleh rakyat yang berlainan bangsa dan negara. Namun hanya sebahagian orang yang boleh berlatih sirap setiap hari untuk mencapai kecemerlangan dalam wushu. Terdapat juga beberapa pengamal yang terkenal seperti Jet Li dan Yuan Wenqing. Salah satu pengamal yang terkenal ialah Jet Li. Beliau merupakan satu pelakon filem seni mempertahankan diri yang paling terkenal sepanjang masa. Selepas 3 tahun berlatih dengan gurunya Ubin, beliau memenangi kejuaraan antarabangsa dari kumpulan wushu yang mewakili Beijing di All China Games. Dalam bimbingan Ubin, beliau mendapat 15 pingat emas dan 1 perak di kejohanan wushu China. Selain itu, pengamal lain yang terkenal ialah Yuan Wenqing. Beliau dahulu merupakan salah satu atlet pasukan wushu Shanxi yang dilatih oleh jurulatih Pang Lingkai dan Zhang Yiming. Beliau telah memenangi pingat emas berganda di kejohanan China, Asia dan dunia. Badan cerdas, otak cerdas. Slogan ini menjelaskan seseorang yang mempraktikkan wushu bukan sahaja dapat meningkatkan fleksibiliti dan koordinasi badan, juga boleh meningkatkan kelajuan pergerakan terhadap sistem taraf. Jadilah kita dapat lebih berfokus semasa bertingkah laku. Selain itu, melalui latihan tambahan, pengamal wushu boleh menguasai pelbagai teknik serangan dan pertahanan pertempuran untuk mempertahankan diri apabila menghadapi situasi bahaya. Di samping itu, wushu juga membawa kesan terapraktik. Hal ini dikatakan kerana pelbagai latihan berdiri mengutamakan pelarasan pernafasan dan pemikiran seseorang. Oleh sebab senaman ini dapat menguatkan koordinasi badan manusia dan imunitinya, ia amat penting untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit. Selanjutnya, wushu juga membawa kesan artistik. Manfaat ini diperolehi daripada pergerakan badan yang anggun, terutamanya daya tarikan oriental tipikal yang ditunjukkan semasa latihan wushu. Akhirnya, wushu juga boleh meningkatkan keyakinan diri. Hal ini demikian kerana seseorang yang mempraktikkan wushu dapat mempromosikan perasaan tenang dan stabil dari segi fizikal kita. Dengan ini, seseorang yang mempraktikkan wushu dapat menguasai kemahiran untuk bersosial dan berasa yakin untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadilah ini adalah kepentingan yang terdapat dalam pengamal wushu. Sudahlah kita mengetahui faedah-faedah jika kita berlatih seni wushu. Marilah kita membincangkan cara-cara untuk menyebarkannya. Pada pendapat saya, ibu bapa haruslah memberikan galakan sejak anak mereka kecil lagi. Ibu bapa boleh menghantar anak-anak ke kelas seni mempertahankan diri supaya anak-anak dapat mempertahankan diri sekiranya menjadi mangsa. Selain itu, pihak sekolah haruslah memainkan peranan penting dengan menjadikan seni mempertahankan diri sebagai salah satu aktiviti co-curriculum yang wajib disertai oleh setiap murid sekolah. Seterusnya, pihak sekolah boleh mengadakan persembahan yang berkaitan dengan seni wushu semasa majlis tertentu supaya dapat meningkatkan keyakinan diri murid-murid. Dengan ilmu yang diperolehi, kita dapat menyebarkan manfaatnya untuk diri sendiri dan orang lain. Sepanjang masa mempelajari subjek tamadun Islam dan tamadun Asia ini, kami telah mendalami berbagai ilmu pengetahuan tentang sejarah dan budaya kaum masyarakat Cina. Di samping itu, projek ini telah menjadi bimbingan kami kepada perjalanan dalam mengetahui seni mempertahankan diri seperti wushu yang merupakan gaya pertahanan diri masyarakat Cina. Apabila kami membuat penyelidikan, kami mendapati bahawa terdapatnya gaya wushu lain yang belum diketahui oleh orang ramai. Dengan ini, kami memutuskan untuk menulisnya dalam majalah kami supaya seni mempertahankan diri masyarakat Cina ini dapat memboleh lebih ramai membaca dan mereka boleh menikmati lebih banyak lagi pengetahuan mengenainya. Akhirnya, melalui projek identitas ini, kami sebagai satu kumpulan telah memahami kepentingan bekerjasama antara satu sama lain dan kami berpuas hati